Bagaimana Presiden melihat prestasi kerajaan mengurus COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya memberi pandangan berdasarkan pandangan orang biasa. Saya bukan seorang doktor dan bukan seorang ahli sains, tetapi berdasarkan kepada pembacaan, pengalaman sedikit sebanyak. Amat mengejutkan bila kematian sehingga 360 orang satu hari, artinya 15 orang setiap sejam. Satu angka yang mengejutkan kita dengan Malaysia penduduknya lebih kurang 32 juta. Dan kematian sekarang sudah menghampiri 11,000 orang. Satu angka yang amat menggerunkan dan juga yang dijangkiti lebih daripada 1.2 juta, 1.3 juta. Satu keadaan angka yang amat mengerikan, dan kita di antara negara top 5 dalam dunia. Kita yakin bahawa kerajaan melalui badan-badan yang dikerahkan, Kementerian Kesihatan, badan-badan NGO yang membantu, kerajaan telah membuat usaha-usaha. Dan saya menyokong usaha yang dibuat. Tetapi pada penglihatan saya, mereka mengulang kerja yang sama untuk mengharapkan result yang berlainan. Ini yang membimbangkan kita. Terutama sekali di Malaysia ini, kita tidak mengetahui angka yang sebenarnya pendatang tanpa izin, pendatang izin, dan mereka yang berkeliaran di Malaysia ini yang masuk secara haram. Kalau kita pergi ke restoran-restoran, kedai-kedai besar, kawasan-kawasan perumahan, bila disebut jaga itu kebanyakannya orang Nepal, pekerja-pekerjanya orang Bangladesh, kemudian orang-orang luar daripada Sri Lanka. Berapa juta sebenarnya pelarian ataupun orang asing yang berada di Malaysia yang izin dan tanpa izin? Adakah mereka ini telah divaksin atau sedang divaksin? Adakah dibuat secara besar-besaran? Kenapa kita tidak mencontohi Singapura dalam hal vaksin rakyat mereka dan penduduk di negara mereka? Langkah awal kerajaan Singapura lakukan ialah memberi vaksin, suntikan vaksin ataupun tes COVID kepada orang-orang asing yang berduduk di kongsi, yang duduk di rumah-rumah pekerja. Itu yang ditumpukan terlebih dahulu. Pada masa serentak juga ditumpukan kepada rakyat, termasuklah di peringkat awal hari itu mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Sekarang sudah sampai ke peringkat remaja, mereka sudah vaksin. Kita di sini kita lihat bahawa soal vaksin ini adakah cukup atau tidak. Pandangan dalam parlimen diberi bahawa vaksin kita cukup dan kita antara negara yang terbaik dalam mendapatkan vaksin ini. Tetapi adakah ia disertai dengan realiti? Realitinya kita lihat sekarang ini, misalnya sekarang tiba-tiba berlaku di daerah Sungai Petani, Kuala Muda, di mana positif COVID ini terlalu tinggi. Dan bila wakil rakyat di situ memberitahu kita kadar vaksinasi di daerah itu di sekitar 8 hingga 10%. Ini satu angka yang mengejutkan kita. Sedangkan dalam parlimen diumumkan bahawa kadar vaksinasi ini sudah agak tinggi. Ini kalau di Kedah itu sekarang peningkatannya begitu dahsyat, bahkan mengatasi negeri Selangor di sudut rasio penduduk. Amat membimbangkan kan di sana dianggap luar bandar. Begitu juga peningkatan di Kelantan, bahkan di seluruh Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah lebih serius, terutama mendengar pandangan pakar-pakar untuk menangani masalah COVID-19 ini. Yang kita lihat, bagi kami daripada pemuda Parti Amanah, kita hilang ketua pemudanya Sajni Munir yang baru berumur 34 tahun, dan juga ketua pemuda Pakatan Harapan. Hari ini pula dikebumikan isteri kepada pelawak sepatu itu, apa nama dia, pelawak sepatu kita itu, Shuaib, yang Sarah isterinya dalam keadaan mengandung,
kemudian sungguh menyayat hati, anak kandungannya dikeluarkan untuk selamatkan bayi itu. Kemudian selepas itu Sarah juga meninggal dunia. Dan melanda kematian ini sekarang kepada anak-anak muda antara umur 20 tahun hingga 40 tahun. Artinya COVID-19 ini tidak mengira umur. Dan berbagai jenis katanya virus baru yang muncul yang amat sukar dikesan. Ada Delta lah, ada Gamma lah, ada macam-macam yang kita dengar nama. Tapi bagi kita usaha lebih serius perlu dilakukan. Kerana kita melihat sekarang ini keadaan COVID ini amat merisaukan kita. Sangat merisaukan kita, jangkitannya yang begitu cepat dan membawa kepada akibat kematian. Dan kami daripada Parti Amanah, mereka yang terlibat dalam frontliner bersama dengan NGO memberi bantuan kepada mereka yang mengangkat bendera putih, memberi bantuan kepada orang yang memerlukan, food bank, food bag dan sebagainya. Mereka ini ramai terkena positif COVID-19 sekarang. Ada sedang berada di hospital, ada yang kuarantin di rumah. Kata rakan kita, dia cuba untuk pergi ke hospital kerana batuknya terlalu kuat, tetapi katanya dia tak dapat ke hospital kerana hospital telah penuh. Ini masalah yang kita hadapi sekarang. Dan di sekitar Lembah Kulang, khasnya saya berada dekat dengan Subang Airport ini, rakan-rakan saya, rakan-rakan yang kita kenali ramai sekali yang positif COVID dan berada dalam keadaan yang begitu parah sekali. Dan mereka barangkali hospital tidak mampu untuk menangani keadaan itu sekarang ini. Sebab itu kita lihat perkara ini serius dan kerajaan hendaklah mengambil inisiatif yang cukup besar dan berat dalam hal jangkitan COVID-19 dengan virus-virus baru yang nama pelbagai sekarang ini. Yang kami pihak Dr. Zulkifli Ahmad yang dianggap pakar dalam bidang kesihatan ini memberi pandangan-pandangan itu, kadang-kalanya ia amat mengerikan kita. Pandangan Presiden terhadap ahli parlimen yang tidak menghormati perlembagaan, menipu dalam Dewan Rakyat, bahkan menderhaka pada Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini semua negara kita sudah jadi kelang kabut. Bagi saya semua ini berlaku apabila penghormatan kepada parliamentary demokrasi tidak ada lagi. Langkah syaitan itu yang saya sebut berulang kali, langkah syaitan. Ia tidak boleh berlaku begitu. Sebab kita bertukar kerajaan selalunya melalui pilihan raya. Saya ambil contoh selalu. Kita dulu PAS hilang pemerintahan negeri Kelantan tahun 78. Kemudian kita berusaha berkempen berlawan dengan Barisan Nasional, sehinggalah kita menang di atas nama Angkatan Perpaduan Ummah bersama Tengku Razali Hamzah pada tahun 90. Walaupun ketika tahun 2004 PAS hanya lebih 2 kerusi sahaja, PAS tidak berusaha pada waktu itu untuk membeli wakil rakyat pihak pembangkang untuk menguatkan kedudukannya. Kita kekal dengan kelebihan 2 kerusi, bahkan satu ketika 1 kerusi sehingga pilihan raya. Dan pilihan raya kita kembali menang. Saya masukkan PAS lah pada waktu itu. Tapi sekarang ini penghormatan kepada pilihan raya itu sudah tidak ada. Mereka menggunakan isu perkauman, kononnya Islam terancam, hak-hak orang Melayu terancam. Mesti tubuhkan kerajaan Melayu Islam. Ini dipelopori oleh UMNO dan PAS pada waktu itu, memainkan peranan perkauman ini, sehingga sebagian rakyat terpengaruh dengan hujah-hujah mereka. Maka berlakulah langkah syaitan. Kerajaan diambil alih bukan melalui pilihan raya, tapi dengan perubahan wakil-wakil rakyat. Ya, bila mereka memerintah dengan majoriti yang tidak kuat, untuk mereka mengukuhkan kerajaan itu, terpaksa mencari lagi ahli parlimen yang lain. Inilah usaha memburu. Bukan ahli parlimen diburu, ditangkap sebagainya, memburu dengan jawatan-jawatan GLC, kedudukan tertentu, dan diakui sendiri dalam tip yang dikatakan suara Perdana Menteri bagaimana mereka nak menguatkan kedudukan mereka yang memerintah itu.
Yang mengherankan saya, PAS mendiamkan diri langsung, bahkan tidak mengkritik kerajaan yang dibuat secara yang tidak mengikut pilihan raya ini. Sekarang UMNO sendiri mempertikaikan, sebahagian ahli parlimen UMNO mempertikaikan cara kerajaan Mahyudin Yassin berjalan. PAS mendiamkan diri, bahkan membuat sokongan kepada mereka yang menjadi kepala untuk merampas kuasa melalui Sheraton Move itu. Dan ini demokrasi tidak dihormati, hak-hak rakyat tidak dihormati. Akhirnya sampailah ke pelembagaan, sampai ke akhirnya tidak menghormati institusi yang tertegak di Malaysia. Institusi parlimen, institusi yang di Pertuan Agong, institusi Raja-Raja Melayu. Sampailah kita boleh lihat baru-baru ini kemurkaan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang meletakkan bahawa Menteri Undang-Undang menipu dalam parlimen, misleading dalam parlimen, dan juga beliau amat berduka cita terhadap Menteri Undang-Undang. Artinya bahasa istana bila disebut amat berduka cita itu artinya Baginda amat kesal terhadap sikap seorang menteri yang sanggup menipu ahli-ahli parlimen, menipu parlimen. Begitu juga parlimen sekarang ni sudah hilang kewibawaan. Kami ahli parlimen tak boleh masuk parlimen, sedangkan telah dikeluarkan warta parlimen bersidang daripada hari Isnin sampai ke Isnin, 26 hari bulan sampailah Isnin yang akan datang. Kemudian setiap kali sidang parlimen bermula, Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan supaya pihak polis memudahkan ahli-ahli parlimen pergi ke parlimen. Tetapi apa yang berlaku? Hari Isnin kami nak pergi ke parlimen, disekat. Ahli parlimen tak boleh masuk parlimen. Kononnya COVID sedang merebak di situ. Yang peliknya sebelah petang, Director Jeneral DG Kementerian Kesihatan masuk ke parlimen. Ini lawak di abad ini, parlimen dipermainkan, institusi demokrasi kita menuju kehancuran kalau Mahyudin Yassin, orang yang merosakkan ini, tidak berhenti ataupun diberhentikan dengan berbagai cara. Beliau melingkupkan sistem parliamentary demokrasi di Malaysia. Sebahagian ahli parlimen UMNO diketuai Presiden UMNO sendiri telah menyatakan keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimana YB Presiden melihat keadaan ini? Kalau dia ada maruah, dia letak jawatan hari ini. Sebab sudah tentu majoritinya telah hilang. Semua pembangkang daripada Pakatan Harapan, Pejuang, Warisan, Yang Bebas, Muda, semua telah menyatakan bahawa mereka menolak Tan Sri Mahyudin Yassin. Dicampur dengan 14 daripada UMNO, sudah tentu dia tak cukup bilang. Tetapi dia tunggu sampailah bulan 9 akan datang, dan sekarang pembelian durian sedang berlaku. Sudah ada report polis yang ditawarkan katanya sampai puluhan juta. Saya dengar laporan mereka, saya sendiri, saya tidak tahulah, saya ni tak laku, tak ada siapa pun mari tanya. Dan kita dah jelas bahawa bukan soal Mahyudin tubuh badannya, bukan soal perangai peribadinya, tapi performanya, sikapnya menghancurkan parliamentary demokrasi, menghancurkan penghormatan kepada perlembagaan, merosakkan institusi yang ada, institusi yang Pertuan Agong, institusi parlimen, institusi Dewan Negara. Ini yang perlu dihukum Tan Sri Mahyudin Yassin, bukan di atas pribadi. Saya kalau jumpa Tan Sri Mahyudin sebagai seorang kawan lama, saya tidak ada masalah hal pribadi, tapi dia telah merosakkan, menjahanamkan sistem politik Malaysia. Wajib orang ini dihukum, berhentilah sebagai Perdana Menteri kerana dia telah melakukan kesilapan yang besar, terutama untuk generasi muda yang akan datang. Bagaimana dengan ahli parlimen Amanah? Adakah menerima tawaran yang sama? Saya dengar juga ada rakan-rakan ahli parlimen yang lain dicuba didekati, tapi barangkali mereka tak berani lah kot, bos mereka ada di sini. Satu soalan cepumas untuk Yang Berhormat Presiden. Apa yang Presiden paling takut? Saya paling takut ialah bila sistem yang kita bina, saya sebut berulang kali, sejak tahun 55 parliamentary demokrasi, ianya hancur
Anak-anak muda tidak percaya lagi dengan sistem ini. Ini amat berbahaya. Apabila mereka tidak percaya dengan sistem parliamentary demokrasi, anak-anak muda akan meneroka jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ini, kalau ada unsur-unsur luar masuk, kita tahulah sekarang ni, kalau kita nak untuk kita bangkit secara kekerasan, nak senjata ke sebagainya itu, ada pihak luar boleh beri untuk mengancam keselamatan negara kita. Dan bila sistem yang saya kata bukan ianya sempurna, tapi yang terbaik, daripada tahun 55 sampai sekarang, insiden hanya sekali berlaku secara besar-besaran di Malaysia yang agak besar lah, iaitu peristiwa 13 Mei yang hadapan saya ni belum ada pada waktu itu. Itu saja berlaku pembunuhan, pembakaran rumah dan sebagainya, tapi dapat dikawal dengan darurat pada waktu itu. Selepas itu kita tak adalah insiden besar, dan Malaysia memang terkenal di dunia di antara negara masyarakat majmuk, multi-religion, multi-races, tapi dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram, dan kita dianggap dalam negara OIC ini negara yang amat dihormati. Sekarang sudah mulai menurun di bawah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita lihat menteri-menteri kita sekarang ni kerap ke Timur Tengah, negara yang tak ada demokrasi, negara yang teruk di sudut human right, tapi mereka amat kurang dan bimbang untuk pergi ke negara-negara yang demokrasinya, integritinya kuat, seperti Australia, New Zealand, negara-negara Eropah yang lain. Dan lagi kita lihat pula penghormatan orang yang kita perkenalkan apa arahan pun rakyat tak ikut, kerana sudah ada macam dua kelas yang saya sebut dalam parlimen. Menteri di England, dia bercium dengan seorang girlfriend dia, kan kita tak tahulah. Dia letak jawatan bukan kerana kesalahan bercium, kesalahannya melanggar SOP. Dia rasa dia bersalah. Satu lagi menteri yang langgar SOP, dia pergi melawat kawasan yang dia tak boleh pergi, dia juga letak jawatan. Ada menteri yang lambat datang ke parlimen, tak dapat menjawab soalan ahli parlimen kerana terlewat, dia letak jawatan. Integriti kita begitu tinggi, integriti mereka begitu tinggi. Tapi di Malaysia bila menteri langgar SOP, ulama carilah burung hut-hut lah, burung gagak lah, burung tiung lah, nak membolehkan kononnya dia ini adalah seperti yang bertugas di zaman Nabi Sulaiman. Ini politik lebay-lebay ni memang orang pandang hina, pandang lemah kepada integriti. Sebab kita lihat sekarang ni perjuangan yang saya sebut Islamis ini, mereka hanya tumpukan kepada soal fiqh dan jurispruden, tidak pergi kepada keadilan sosial. Inilah yang kita tewas, tidak seperti yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, seperti dikemukakan oleh Umar Abdul Aziz, yang pemisahan harta peribadi dengan harta awam, harta kerajaan. Sekarang parti-parti Islam yang berpeluang dapat kuasa, mereka melingkupkan pandangan orang terhadap Islam itu sendiri. Kenapa kita lihat sekarang ni, dari segi menteri-menteri di antara langgar banyak SOP ini, banyak daripada menteri yang beragama Islam dan juga daripada parti Islam itu sendiri. Seperti hal COVID ni dimainkan oleh Menteri Besar Kedah, yang dia kata kalau kita dah sedia kontainer untuk isi orang yang meninggal dunia, aku siapa nak masuk daftarlah. Ini satu melawak yang amat menyedihkan kita. Kita boleh faham perasaan keluarga ibu bapa bila kehilangan Sazni Munir. Kami bagaimana sedihnya. Gitu juga kita kehilangan Sarah, isteri kepada Syuaib, dan Syuaib bagaimana perasaannya pula menanggung penderitaan berminggu-minggu melihat isterinya dalam menderita itu. Tiba-tiba hal kematian ini dimainkan oleh Menteri Besar Kedah. Jadi saya nak sebut di sini, saya ulang balik, bila parliamentary demokrasi ini kalau hancur, ia berbahaya kepada Malaysia. Yang Malaysia ni pula masyarakat majmuk, unsur-unsur luar mudah ditiupkan untuk main isu perkauman, agama dan sebagainya. Dengan parliamentary demokrasi kita bergaduh, in bracket berperang dalam ceramah, dalam kempen dan semua. Akhirnya siapa yang memerintah bergantung kepada rakyat yang menentukan. Dan sistem inilah yang saya bimbang kalau ianya hancur, yang menakutkan saya sekarang. Dapatkah
info-info terkini di YouTube Malaysia 30 dan juga page Facebook Malaysia 30. Jangan lupa subscribe.